Okay, hai, Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang. Thank you sudi join kita hari Sabtu pagi. Okay, untuk tengok rancangan memasak cooking show episod ke-27 daripada Group Dynamics. Okay, right. So kita tak nak buang masa lagi. Nak ada buat satu slide show. Kita boleh tengok ramai-ramai kat sini. Okay. Alright. Okay, oops. Sekejap ya. Stop sharing. Sorry. Okay, kejap. Let's share this one. Okay, alright, okay. So, minggu ni satu Malaysia kita ada bencana alam so kita berduka cita, turut berduka cita sama-sama dengan semua orang, tapi kita kena teruskan juga dengan demo kita, dengan bisnes kita sebab untuk kelangsungan hidup. Okay, so tapi dalam masa yang sama kita masih kita masih bersama-sama dengan rakyat Malaysia, rasa kesedihan, keperitan yang diorang kena semua. Okay, so pray for Malaysia, pray for Shah Alam, pray for Pahang. Okay, alright, so dekat sini kita nak terapkan motto iaitu a little help goes a long way. Okay, so apa yang Thermomix buat masa tengah dilanda bencana ni? Okay, kita minggu lepas ada Thermomix private event, okay, di mana kita gather beramai-ramai advisor semua untuk masak, okay, untuk masa banjir. So seramai 200 TM advisors turun padang, okay, dari satu Malaysia, dari Terengganu kita ada Lala, dari semua negeri datang ke KL untuk masak bersama-sama dengan advisors dari semua tim, okay, satu Malaysia. So masing-masing bawa Thermomix, 200 biji Thermomix, kita masak sekaligus dan kita berjaya buat siapkan 1000 pack makanan untuk donation kepada mangsa-mangsa banjir. Okay, menu tu kita buat macam-macam jenis, rendang ayam, daging hitam, sambal ayam ada. Group Dynamics buat honey chicken, okay, mixed veggie, butter chicken, sambal tumis ikan bilis, ayam kicap. Okay, masa yang kita buat tu daripada 9 pagi sampai pukul 12. Pukul 1 tu event tu habis. Okay, so kita masak beramai-ramai back to back hari tu. Okay, alright, so boleh tengok kat sini macam ni lah keadaan masa dekat event tu. Okay, semua table panjang dia buka satu table, so 200 Thermomix masak. Okay, masing-masing masak. Okay, Elina dengan husband dan dia pun ada. Okay, semua kat sini ni kita punya teammate. Ini dia pakai mask, nampak ini Awani. Okay, so kita masak ramai-ramai, kita happy sebab kita buat benda ni for a good cause. Okay, kita nak tolong mangsa-mangsa banjir. Alright, nampak kat sini kita masak beramai-ramai. Okay, selang SOP masih ada juga kat sini. Okay, kita selangkan Thermomix ni. Alright, dan kita masak serentak, kita packkan semua dan kita dapat siapkan dalam masa yang ditetapkan. Okay, so kita masak pack and back to back kita masak honey chicken wings kat sini, honey chicken wings, lepas tu mixed veggie. Okay, so nak tunjuk macam mana senario kat sana. Okay, and then memang bising kat situ Mario rendah macam kenduri kahwin. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur.
Ini semua kita food packkan siap-siap kita hantar pada mangsa-mangsa banjir. Okay, sekejap. Next one. Alhamdulillah. Alright, so kat sini 1,000 packs ready to go. Okay, orang hotel akan angkut semua by batch, okay. Lepas masak siap hantar. Macam tu bukan sekali 1,000 tu boleh siap serentak. So kita hantar batch by batch macam ni. Total of 1,000 pack, okay. So dekat sini Thermomix juga ada buat satu program iaitu Thermomix Smart at Heart, okay. Di mana Thermomix sponsor mesin Thermomix ni letak dekat rumah. Contoh kat sini rumah soleha, okay. So dekat rumah soleha ni pun diorang masak untuk mangsa banjir, okay. Pakai Thermomix juga, okay. Allah, ya 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 Allah. Alright, okay. Okay, ni semua gambar-gambar food donation yang kita pass dekat volunteers yang masuk kawasan banjir tu, okay. Memang rasa sangat-sangat berbesar hati dapat join event ni untuk sama-sama kita masak derma pada masa-masa banjir. Okay, sampai malam, daripada siang, daripada pagi tu sampai ke tengah hari, sampai malam, okay. Kita tak habis-habis memanjangkan donation ni sampai semua 1,000 bungkus tu habis diserahkan kepada semua mangsa banjir. Okay, so dekat sini kita akan dah dapat message daripada Termi Thermomix Malaysia. Okay, sebab ada advisors kita, customer kita yang affected dengan banjir ni juga, okay, di mana Thermomix diorang tenggelam dalam banjir lumpur, okay. Jadi masing-masing dah dapat info daripada Termi. So in any case ada yang belum dapat ataupun terlepas pandang, boleh tengok balik nanti. Thermomix akan panggil balik unit-unit you kena hantar dekat Thermomix dekat HQ, okay, untuk kita serviskan. Okay, sebab base pada experience dia sebelum ni dekat Johor dengan Penang punya banjir, diorang boleh selamatkan lagi mesin Thermomix yang tenggelam dalam banjir ni, okay. So you all bersihkan sikit-sikit and then pack betul-betul, kita hantar. Kat sini semua dah diterangkan cara macam mana, okay. So kami semua tumpang simpati dengan customer-customer yang terlibat dengan banjir, okay. Alright, contoh kat sini satu customer yang terbaru lah kita terima, okay, gambar kitchen dia cantik kan, dia baru dapat Thermomix dululah, and now sekarang ni Thermomix dia dalam bulatan merah ni, okay, dah habis tenggelam dengan banjir, okay. Memang sedih, tapi itu semua ketentuan kan, memang dah ditetapkan, okay. Alright, jadi Thermomix hantar satu juga poster macam ni, okay. So bila you guys ada yang terlibat ataupun ada kawan-kawan ataupun customer yang terlibat, okay, remind them hantar poster ni, dalam Termi ada, okay. First one is jangan turn on unit tu sendiri. Lepas you basuh jangan turn on, okay. Terus lepas bersihkan terus hantar untuk service. Okay, you all boleh hantar pada inquiry, letak nama, TM model, lepas tu machine issue. Dekat bawah Thermomix ni dia ada series number so you all kena bagi juga, okay. And then pack base unit saja, base ni, and then the bowl, okay. Dalam ni ada knife lah, okay, dengan base. Yang ini tak payah dia punya measuring cup tak perlu hantar. So hantar macam ni je, okay, blade, base dia dengan tutup macam ni. Pack elok-elok, okay, and then you boleh hantar kepada HQ kita, alright. So kat bawah ni pun dah cakap nak book appointment, boleh WhatsApp juga, okay. Alright. Jadi dekat sini kita satu Malaysia menyaksikan macam mana rakyat jaga rakyat, okay. Jadi kita berterima kasih kepada semua volunteers, okay, and juga advisors Thermomix yang turun padang juga. Sama-sama kita membantu mangsa-mangsa banjir, okay. So diorang ni memang heroes lah, okay. Yang ni paling famous sekali yang sekarang ni viral lah, Abang Viva ni dari Melaka, right? Sekarang dia dekat Pahang dah kan. Dia naik Viva, dia bawa boat, persendirian saja untuk tolong, alright. So terima kasih. Jadi kalau you all tahu jiran-jiran, kawan-kawan you all yang jadi volunteer, yang pergi bersihkan rumah lepas banjir tu paling disaster, benda tu nak bersihkan lumpur semua kan. Jadi you all can say thank you, okay, by doing
makanan. Okay, so that's why kita punya tema hari ini kita nak masak comfort food, okay, untuk kita masak dan kita boleh bagi pada jiran-jiran kita yang kita tahu join dengan volunteer punya squad, okay. So kita akan buat comfort food je, alright. Memang food for the soul, okay. So bila kita masak ni dengan kasih sayang, dia symbolize our love, okay. Food is symbolic of love when words are inadequate, okay. Bila tak mencukupi kata-kata tu, kita tunjukkan dengan masak, okay. Kita masak with love, alright. Jadi kita boleh bagi dekat jiran kita boleh bagi dekat mana-mana PPS yang korang tahu, boleh pergi hantar pack-pack kan. So simple je. Hari ni kita akan tunjukkan masak comfort food yang simple je. Senang sangat nak buat dia. Okay, so now with that, kita start dengan kita punya cooking show hari ini. Okay, so sekarang ni welcome. Sekarang dah ada 35 participant. Okay. Alright, so 35 participant hari ini, selamat datang ke rancangan memasak. Okay, host hari ini iaitu saya, Munah Fazura. Okay, you guys kenal dengan nama Nang. Okay, nama social media kita Nang. Okay, alright, Nang ialah team manager dalam Dynamic Groups. Okay. Okay, kat sini Nang nak tanya je dekat dalam chat room. Okay, chat group ni. Okay, you all kena tulis siapa kat sini yang dah pernah, yang ada Thermomix type 1, yang mana belum ada Thermomix lagi, yang belum beli lagi Thermomix type 2. Kita nak tengok kita punya audience. Boleh type kat situ, kita nak tengok sekarang siapa yang dah ada. Okay, 1, Nora. Okay, good. Siti Hajar dah ada. Nabila dah ada. Izan, oh semua dah ada Thermomix kat sini. Siapa yang belum ada? Khalicah Farid you belum ada. Okay. Mira dah ada. Elina Sebok sudah ada. Okay. Ainul belum ada lagi. Okay. Alright, Jaja dah ada. Zubaidah dah ada. Sorry. Okay. Alright, so sekarang ni ada segelintir yang masih belum ada Thermomix. Sekejap, I'm so sorry. Pergi kat ni. Sorry. Alright, okay. So, okay, thank you semua. Zubaidah dah ada semua. Okay, so ada yang belum ada, belum ada lagi Thermomix. Okay, soon. Okay, so sekarang memang bagus you all join cooking show kita. So that korang boleh tengok macam mana Thermomix ni masak dengan sangat senang. It's worth buying. Okay, so lepas ni masing-masing boleh beli Thermomix. Okay, contact advisor yang join, yang ajak korang join dalam cooking show kita hari ni. Okay. Okay, so now kita terang explain a little bit about Thermomix. Okay, so sekarang ni yang masih yang belum ada Thermomix kita nak bercakap tentang hidup kita sebelum ada Thermomix lah. Okay, ini semua customer dengan advisor Thermomix akan rasa. Okay, my life before Thermomix. Okay, bila mana kita rasa kita kena masak, kita kena kerja, kita kena jaga anak at the same time, walaupun you kerja luar kan, working mom, ataupun you work at home, okay, ataupun suri rumah yang tak bekerja, kita consider as bekerja juga sebab semua kena buat kerja rumah tapi kena masak juga sambil-sambil tu. So you kena curi masa, nak masak lagi, nak jaga anak lagi, nak sini lagi kan. Okay, apa perasaan kalau kita nak buat benda tu tapi kita tak tahu masak, kita tak ada experience sangat bab memasak. Okay, I speak on behalf of my own experience. Okay, macam Nang memang tak reti masak. Okay, kita start masak lepas kahwin, lepas ada anak barulah start masuk dapur. Before that, makan luar je. Okay, jadi apa perasaan tu? Tension kan? Dah lah kita dah ada family, kita nak masak tapi masak pun pengalaman kita pun so-so je kan. Tak masak, masak pun benda yang sama. Ya? Ayam masak merah. Okay, so kita penat. Betul tak? Kita stres, okay? Lepas masak, dapur kena kemas, benda tu semua kita rasa, okay? We feel you, we've been there, okay? Kita rasa macam terlalu big effort sangat nak masak ni. Bila sebut perkataan masak ni macam allergic tau. Macam oh gosh, masak besarnya lah dia punya content kepada memasak tu. Before masak kena prep, lepas tu masak lagi, peluh-peluh kat dapur, lepas tu kena kemas, okay? Masak dah 2-3 jam. Hidang makan tak sampai setengah jam habis dah, betul tak? Jadi kita rasa benda tu beban untuk kita, okay? Itulah kita semua rasa sebelum kami ada Thermomix, alright? Jangan risau, kita pernah ada di dalam kasut anda sebelum ini. Okay, so sekarang ni bila kami yang dah memiliki Thermomix, kita jadikan memasak ni satu passion untuk kita, okay? Dia automatik akan bertukar jadi passion. Sebab apa? Sebab sangat senang.
Sangat senang masak pakai Thermomix ni. Okay, sangat cepat, sangat mudah. Makanan tu semua daripada scratch. You all boleh tahu apa yang ingredients korang letak. Tak payah lagi pakai express punya apa paket, food packet tu. Okay, nak makan dalam tin apa semua tu tak perlu dah. Okay, benda tu semua pun ada banyak preservatif dah dia boleh tahan 3-4 tahun kan. So kita makan semua daripada healthy eating, daripada bahan-bahan yang kita tahu yang segar, memang kita buat sendiri. Okay, so bila kita masak sendiri, kita family makan sekali, okay, we eat together, we play together, memang sangat-sangat best. Jadi sebab tu ramai pengguna Thermomix, okay, jadikan memasak ni sekarang jadi satu passion. Okay, memang automatic. Okay, you guys jangan risau, dia akan automatic akan jadi korang punya passion. Okay, so Thermomix ni dia bukan satu benda yang baru, okay, dekat Malaysia. Okay, Thermomix ni daripada company Volrex, okay, daripada 1883 lagi. Okay, dia start dengan services lain lah, maintenance, cleaning semua. Okay, tapi pada tahun 1961 dia dah start buat blender biasa ni je. Okay, waktu 1961 ni mungkin ada parents kita masih pakai lesung batu, betul? Okay, tapi kat sana dah ada blender. Okay, so dia moving forward, dia menambah baikkan mesin tu, okay, untuk boleh buat kisar cara halus, cara kasar, boleh adjust, bukan satu jenis spin saja, okay, dia boleh buat perlahan, boleh buat ni. Lepas tu 1980 dia buat pula tambah suhu lagi dalam mesin tu, dalam blender tu, okay, untuk tambah suhu, untuk panaskan sekali. Okay, so dia evolve dengan teknologi, sama macam kita, okay. Sekarang kat rumah ni lesung batu, korang simpan kat mana? Cuba cakap sikit. Tak pandai masak pagi, okay? Alright, lesung batu semua masing-masing semua dah simpan kat bawah kan? Nang masih ada lesung batu, tapi kita buat untuk ketuk air batu je. Bila ada macam terlalu banyak sangat air batu kat rumah ni, masak kita buat dalam freezer, masak-masak macam tu, ambil lesung tu untuk ketuk tu je. Itu je function dia. Ya, apa itu lesung batu? Yang ni junior Elina, dia budak-budak new era ni kan. Dah tak kenal lesung batu, okay? So maksudnya kita pun evolve dengan teknologi, betul tak? Kenapa kita nak tolak teknologi? Zaman mamak kita dulu batu giling, okay, you all mesti tak pernah jumpa batu giling. Nang pun tak pernah jumpa but my mother-in-law pakai batu giling. Dia panjang, lepeh, macam zaman batu juga so kita giling cili tu tau. And then lesung batu keluar, dia canggih sikit lah, bulat kan. Okay, lepas tu blender. So sekarang kita pun kena sama-sama join teknologi ni untuk kita memudahkan kerja di dapur mak-mak kita sekarang kan. Mak-mak zaman sekarang tak sama macam mak-mak zaman dulu, okay. Alright, so sampailah 2014 TM6 dikenalkan. Okay, so you all jangan risau, dia takkan ada lagi TM7 ke 8 ke dalam masa dekat ni, sebab satu je sebab korang kena fikir kenapa. Sebab kita ada kat sini software yang kita pakai dalam Thermomix ni, kita boleh update segala benda baru, function baru akan masuk kat dalam ni secara percuma. Okay, you tak payah bayar extra macam Apple kan, Apple ID tu Apple, iPhone right. So bila you nak tambah apa-apa, you bayar untuk apps tu apps ni bayarkan. Okay, Thermomix tak perlu, okay, sebab you dah subscribe Cookido yearly dalam masa setahun, you akan bayar yuran dia. Okay, dia dah sekali dalam ni dah package lengkap dah. Dia akan mengikut teknologi semasa. Dulu tahun lepas tak ada peeler. Tahun ni dah ada peeler, okay, untuk kupas bawang, kupas kentang, okay. Jadi kita update saja. Jadi software dia diikutkan dengan teknologi baru tanpa kita perlu bayar tambahan lagi. Okay, so cukup dah Thermomix TM6 untuk kita, okay. Alright, so sekarang ni nak tunjukkan top class design and quality, okay, Thermomix ni. Thermomix ni made from German, okay, everything is made from German, okay, assemble pun di German. No such thing as assemble in China, okay. So semua dia buat German, orang German lah yang buat benda ni semua and dia punya Cookido, okay, dia built by French people, okay, French IT, alright. So bila kita masukkan German technology with the French creativity, kita dapat super brick punya, memang special mix blend punya machine, okay. Memang sangat-sangat berkualiti, okay. Even kalau you all tengok butterfly whisk dia, okay, dia boleh whipkan korang punya nak buat apa nama tu yang putih tu, pavlova, okay, berapa saat je settle, okay. And also spatula and also mixing knife dia, okay. Dia diciptakan dengan ada 2 side blade, okay, dia ada 4 blade.
Tapi setiap satu blade ni, satu dia side sini ialah tumpul. Okay, the blunt side dia tumpul. Belah sini tajam. Alright, so sama, tumpul tajam, tumpul tajam, tumpul tajam. So nanti bila dia akan blend, sorry. Lena. Sorry. Sorry sangat-sangat. Tak ada babysitter dah sekarang babysitter dah balik. Okay, so sekarang ni teknologi dia buat, bila mana dia boleh berpusing, bila kita setkan untuk blend, dia akan pusing ikut tajam. Dia akan spin ikut tajam, so dia haluskan bahan-bahan ingredients dia. Tapi bila you all pakai untuk menumis, okay, dia akan pusing ikut arah tumpul, okay, yang tumpul. Jadi ayam tu tak hancur, okay. So you guys can imagine. Macam mana boleh diorang, macam mana Thermomix ni boleh hancurkan bawang jadi betul-betul halus, tapi bila you all masak tumis-tumis, kenapa ayam tu tak hancur? Sebab dia pusing ikut yang tumpul. Jadi dia boleh setkan nak hancur ke, tak hancur ke, nak tukang kacau je ke. So this is very high quality punya teknologi, high end teknologi, okay. Alright, and also the motor. Okay, motor dia paling orang suka. Kalau you guys nak pujuk husband kan untuk beli Thermomix ni kan, bagi tahu dia orang cerita pasal motor and dia punya powerful motor tu, okay? Sebab mungkin laki ni more to technical spec, betul? Macam Nang lah, my husband terus setuju untuk belikan kita Thermomix ni sebab terkejut dengan motor dia yang sangat powerful. Motor dia dalam ni kita panggil frictionless motor. Maksudnya dia tak ada menghasilkan haba. Sebab Thermomix ni boleh buat ais krim. Kalau korang blend buah-buahan ataupun frozen fruit dalam ni, bila korang blend lama dia jadi air, betul tak? Kenapa dia jadi air? Sebab dia ada heat. Blender biasa ada heat kan, kipas kan, pusing kan. Thermomix tak. Sebab tu dia boleh buat ais krim. Dia boleh buat yogurt. Okay, dia tak ada heat, dia tak menghasilkan apa-apa heat. Dia tak ada kipas pun kat belakang ni. Jangan cakap nanti kena tukar kipas rosak. No, tak ada kipas sebab dia tak pernah ada heat. Dia tak menghasilkan heat. Okay, so the motor dia pula, dia punya speed di motor tu daripada 40 RPM up to 10,700 RPM. 10,700 rotation per minute. Maksudnya dalam satu saat, dia boleh pusing 178 kali. Macam tu, okay? Kalau macam kita nak compare lah, perempuan punya style nak compare laju macam mana. As if macam you all bawa kereta, kelajuan 250. Macam tu lah motor ni, blade to speed dalam tu, punyalah laju, okay? So you guys boleh cakap benda ni dekat husband. Okay, and hope dia orang pun akan terpikat untuk belikan Thermomix, okay? Alright, jadi tadi kita cakap pasal dia punya hardware. So sekarang bila kita cakap pasal Cookido dalam ni, okay? Kita panggil guided, world largest guided cooking library. Sebab dalam ni sekarang ada 80,000 resepi built-in dalam ni, okay? 80,000 dari worldwide, bukan dari Malaysia saja, okay? Dari Indonesia, Asian lah, okay? Korea, Japan, Western, Arab, even nak buat masakan Arab-Arab yang Turkish punya dessert pun semua ada dalam ni. Okay, so dia worldwide 80,000 and dia keep on bertambah. Okay, masa Nang join dulu 68,000 je, sekarang dah 80,000, tak sampai setahun. Memang dia akan keep on tambah, okay. So memang cooking library yang paling besar sekali. And then dalam ni juga dia akan ada juga resepi yang tunjukkan video macam mana you all nak buat. Contoh nak buat roti yang cantik butterfly ke apa ke, dia akan tunjukkan dalam video tu macam mana cara. So tak payah lagi nak buka telefon tab ke nak tunjuk sebelah tengok YouTube macam nak buat ni, macam nak buat ni, okay. Tapi tak semualah, maksudnya ada certain resepi yang dia ada video dalam tu. And then you all boleh customizekan resepi tu. Sekarang ni sebab kita pakai Cookido yang new version 3.0, kita boleh save kita punya resepi sendiri. Katakan mak kita ada resepi turun-temurun sup belut Okay, kita masukkan, kita boleh simpan dalam kita punya Cookido ni. So next time nak masak, klik je next jadi auto cooking. Okay, and then dia ada boleh masukkan shopping list. Kita boleh access Cookido daripada tab ataupun phone. Okay, you guys boleh access kat sini pakai website yang sama Cookido sebab dia link, dia sync. Okay, so bila you guys kat atas kereta bosan-bosan, you tengok resepi apa yang you nak. Okay, you add dalam collection pun boleh, add dalam shopping list pun boleh. Nanti dia akan appear kat dalam ni. Okay, dia sync. Bila you buka je machine, apa yang korang save resepi dalam ni semua masuk dalam ni dah. Senang kan? Okay, shopping list pun sama. Dia akan masukkan dalam WhatsApp. Dia terus direct pergi WhatsApp you. Okay, so kita boleh plan. Kita nak masak apa untuk seminggu, untuk sebulan, untuk setahun pun boleh. Katakan birthday anak bulan Disember, korang Januari. Tengok, daripada situ tengok apa nak save. And then pilih
Dia akan letakkan bila korang nak masak benda tu. Okay? Alright. So macam Nan cakap tadi, is 100% natural, healthy, delightful. Okay, ingredients. Okay, yang mana korang masak betul-betul, kita cakap betul-betul healthy food. Ini memang 100% healthy sebab dengan Thermomix you all boleh buat sendiri. Semua benda apa nama kita panggil tu, chicken stock, vegetable stock, anchovy stock, ikan bilis, kita boleh buat sendiri, senang sangat, boleh simpan sebulan 2 dalam fridge, and then bila kita buat bubur ke apa, kita just letak je kita punya chicken stock tu. Kan kita tahu memang betul-betul healthy sebab kita blend sendiri daging ayam tu untuk jadi chicken stock tu. Okay, tak perlu beli lagi yang kat luar. And then Thermomix ni semua mesin 24 mesin dekat luar ni semua dalam Thermomix yang boleh buat. Okay, Thermomix is all you ever need. Okay, dia juga sous vide, dia juga blender, dia juga mixer. Okay, so untuk yang nak masuk rumah baru ke ataupun baru kahwin, okay, memang tak payah lagi beli benda lain. Okay, bila tetamu datang rumah nanti tengok mana nak rice cooker, ditunjuk Thermomix yang masak rice cooker. Dia dah boleh masak memang masak nasi pakai teknik low GI rice. Okay, yang kanji dia kat bawah tu je. Okay, and then mak betul datang tanya blender mana nak blend, ni lagi blender, ni juga blender. Okay, so semua benda kita tunjukkan pada Thermomix ni saja sebab dia boleh buat 24 function in one. Okay, semua benda boleh. Yang lain tu semua dah boleh tolak tepi, tak perlu beli. Kalau yang dah beli boleh play love. Okay, alright, so now kita Nang sekarang stop sharing dulu. Okay, so sekarang ni kita boleh start dengan nak tunjukkan chef kita untuk masak-masak resepi yang kita kata very simple, very easy lah. Okay, comfort food. Okay, alright, so sekarang ni kita start dengan kita punya first chef. Okay, first chef kita siapa nama kita buat nasi ayam. Yes, nasi ayam Thailand. Okay, memang sedap. Alright, okay, so kita go to the chef now. Kejap kita highlightkan dulu. Yazira. Sorry, bukan Yazira. Yasmin yang. Ya, Yasmin. Dia adik-beradik 2 orang ni. Nang pun confused. Dua-dua Y. Okay, so kita add spotlight kejap ya. Sorry. Kita buat spotlight. Kejap ya. Okay. Kejap. Nampak besar tak? Yasmin, nampak besar tak ke kecil screen ni? Besar? Okay. Besar seorang Nang tak ada dalam screen kan? Nah, tak ada. Okay, alright. Okay, Yasmin dengan nasi ayam Thailand. Okay, Yasmin, you can start. Dia balik tunang lah. Nang tak spotlight. Nang kena mute dulu kot. Oh, Dah. Okay, tak. Okay, Assalamualaikum. Dia orang nampak gelap. Kau tell mami lah, dia look quite dark. Okay. Nah, gelap ke? okay, cantik nampak. Nice. Okay, Assalamualaikum. My name is Yasmin. I've been an advisor sejak April this year. My IG is Liz69. So boleh tengok dekat posters juga, so boleh follow myself. And today I choose nasi ayam Thai because I feel like my family loves it, and bila I masak both for adults and kids can enjoy it. So it really saved my time. And the steps, I mean, we can have a very delicious food with very minimal steps. So sebab tu I choose, and especially sekarang bila kita kerja dekat rumah from home kan, very hectic and very busy. I can just run between meetings untuk prepare the dish. Okay, let's see. Let's start. Okay, first we will make the chicken broth dulu. So I have chicken here, so I can boil the chicken. Sekejap I think I have to take tong sebab ada air dekat dalam ni. Atas sekali. So mula-mula kita masukkan the chicken kat dalam ni.
Selah macam kita dulu kan kalau kita masak nasi ayam, kita boilkan the ayam dulu, nak dapatkan air ayam tu, then guna untuk masak nasi dia. So sama je lah juga. So first we put the chicken. Ni lebih kurang 1 whole chicken. This recipe I buat boleh makan 4 to 5 adults juga lah sekali. So because I live with my parents, and then I have my sister dekat sini, my brother-in-law, so banyaklah suka adults kat rumah ni. And then kita masukkan the garlic. So we have garlic. 7 garlic cloves. 1, 2, 3. And then the coriander roots. Okay. And then so it's okay. Then I put water. The water ni I akan weight dekat scale dia 1.5 1,500 gram. Let's go. Kalau you nak garlic tu, you nak pecah, nak tumbuk dulu pun boleh juga. So that the aroma boleh keluar. Okay, almost. Then, tutup. Let it masak 10 minutes. Masak for 10 minutes. Okay, 10 minutes. And then we put reverse. Okay. So kita bagi dia masak dulu dekat dalam ni for 10 minutes. And then dia kemas. Sementara tu I suka thermomix ni because masa dia tengah masak then we can clear up our kitchen lah. Lepas tu sementara kita tengah masak, I nak cakap sikit pasal the capability of this powerful machine yang paling I suka. Okay, this time around dalam nasi ayam Thai ni, I have to give credit to Advisor K because I got it from her. I tak guna the 4 layers cooking. So dia ada another recipe nasi ayam yang from video tu kalau you tengok, dia ada the 4 layers cooking. Okay, this is it. At the same time, you boleh cook the soup, and then you boleh steamkan the chicken, and then you boleh masak the rice using the you want to choose dengan so we use we cook the rice dekat dalam ni, tapi this time I don't use this. I akan use the cooking mode saja. So what's the good thing about this 4 layer? Kalau you busy, you can cook chopping chicken rice in just less than 30 minutes. So that's very, very quick and at the same time very delicious and healthy. Okay. Kenapa normally bila kita nak diet kan, we always cakap, okay, let's first go for steam. Let's steam our food because the nutrients that we preserve through this mode of cooking. Sebab tu in Thermomix kita advise for, we always talk about healthy eating. Healthy eating can come from all sorts of cooking mode, from steaming and then from controlling the oil temperature. For example, kalau kita guna olive oil, so you know that olive oil got the smoke temperature. So when it reaches, kalau you masak olive oil on the stove, you cannot really control the temperature. So when it reaches the smoke temperature, then it will not have the benefit anymore. So you can only enjoy the benefit if it's within or below that smoke temperature, which Thermomix is doing very well because kita boleh setkan the temperature of our cooking. Okay. Lepas tu
another thing is what I like about this recipe juga, because I do everything in this bowl. So macam this time I prepared the chicken broth, and then after this I will put the rice, and then finally I will do the sauce, all in the same bowl. And sangat sedap juga. Okay. So while waiting for this again, let me. Okay, oh, okay. So when we speak about layering, then it's not just for layers. So kita ada 2 layers juga. So another recipe I suka pakai layering ni is mushroom soup and also pumpkin soup, where you can cook the soup dekat dalam tu, and then the mantau. Okay, I will eat with mantau bread ataupun okay lah, mantau bread lah normally because it's easier. Sebab this kali masak. So the mantau bread we put inside the baroma, the steamer. So this I tak pernah experience masak secepat ni until I found this layered cooking lah, because kat dalam even now pun kan I punya experience dengan cooking dekat atas stove tu macam very less. I think I pun ada phobia dah sekarang nak start up the stove tu, because dekat rumah I dia macam kita kind of like explode sikit dekat starter tu. Bila kita nak on the stove tu macam letup. So I takut. So I think this is very safe, and at the same time my daughter pun pakai, they will use my Thermomix. They made their own recipe lah. Sometimes one example is my daughter, dia sell cookies dekat school dia, and she handled all alone buat dia punya cookies. And recently dia kata dia dah boring dengan cookies, so I want to have a new product. The new product is milkshake. So now she's selling milkshake. So I think ada banyak benefit in that sense, because I mean kita pun nak diorang expose into entrepreneurship early macam tu. Like for example, kalau dia nak buy something, I would just say that find your own way to get the money, and they say okay fine, I'll do some product. I think it's very resourceful to her, because she knows that she can make up something out of this moment. So dia akan terus fikir, let me think what I want to sell. So she has all these ideas in mind, and she also collaborate with her cousin, which is Yazira's son. So they came up with stuff lah, apa yang dia nak jual lah. So I think it's good in that sense. Especially juga bila dia kata, okay, I'm not sure how the other moms experience this. Macam bila the kids nowadays kan macam main game and all that, especially Roblox lah, like in school dia dapat pasal Roblox. Dekat dalam Roblox tu you can buy stuff, and then you can buy the features, and adalah banyak-banyak additional items that they can add to their avatar ke apalah, and they have to buy. So I cakap, yes, you can by making your own product. That's another thing lah. So I wouldn't want to tell them that okay, bila dia nak something boleh terus beli kan. The effort needs to be there, and she needs to do it in order for her to get something out of it. Right? Okay, so we have another few minutes to go. Oh, okay, like satu, I would like to take this chance. In addition to Nang cakap earlier about the banjir restoration, I rasa I would like to call out for everybody untuk chip in ataupun help out. If you have the capacity to help out on physically at the site, please do, because the aftermath is just horrific and horrendous, and they really need a lot of volunteers. So macam yesterday I went to one of the kampung in Lancong, the whole family, so it's the parents, and then there are the 7 families, 7 anak, whole semua tu habis dia punya rumah, bumbung, it's a total loss for them, and then the lumpur tu memang menghancurkan segala barang di dalam rumah, and then lumpur sangat tebal, and it's very difficult to get
people in and out juga. So kalau ada kesempatan dan ada ruang masa, so I really hope that people can volunteer to help out this the one yang infected by the banjir lah. Banyak lagi sebenarnya kampung yang tak diwar-warkan dalam media, yang masih menunggu makanan. So like macam semalam tu, there are few families yang memang tak makan lagi. So when we brought in food, diorang memang very happy, terus buka time tu and makan. So that is how severe the situation at the ground at the moment. So tak apa, but we also understand kita pun ada kerja, and kita pun ada anak, kita pun ada family nak kena jaga. In that sense, kita boleh tolong dari segi keuangan ataupun barang-barang yang kita nak donate dekat PPS. Another situation dekat PPS juga, I'd like to call out that banyak baju yang sampai, tapi ada baju yang saya rasa macam tak sesuai untuk di rumah, seperti baju-baju yang garis-coloured, baju-baju yang koyak. Please, we are not H&M yang boleh terima baju-baju macam ni. And then kurangnya seluar panjang. So dekat PPS, they really need seluar panjang, especially for the ladies. Itu sangat kurang. Okay. Alright, so we have 49 seconds to go. So Yasmin, nasi ayam ni pun boleh buat pack food kan? Nasi ayam boleh. ni sebab senang kan? Senang. So sebab one of the makanan kita kasih pun nasi ayam lah. Nasi ayam dan lemak. And then sebab dia mudah, so it is really suitable lah. Okay, so I think I need to get ready. So nanti bila ayam ni dah siap, I will drain the ayam. Ayam tu I akan marinatekan dengan fish sauce and also soy sauce. Meanwhile, air dia nanti tu I akan gunakan untuk masak nasi. Okay, we're done. I drainkan dulu. I drainkan dulu. Sedap bau ayam dia. Boleh bayangkan kat sini bau sup ayam tu Nasi ayam ni mostly favourite semua orang. Together dengan coriander, lepas tu dengan garlic kan. Sebab beza yang Thai punya style ni dia letak daun ketumbar kan, coriander tu right? A lot of coriander. Sangat suka coriander. Sekejap So now we go with the rice. Okay, I have the rice here. So 500 gram of rice yang dah di-rinse. So kita letak 950 gram of the broth. So I can make a scale. Oh yeah, now the scale. 950 gram of broth. Ni tadi air yang broth yang masak tu kan? So I like satu because kita nak kasih kids makan kan, what I like is
I akan tinggalkan sikit untuk sup. So the original recipe tu pun dia ada mention kalau kita ada lebih air broth ni kita gunakan untuk sup. So 950. Okay, then we put 500 gram of rice. Beras tu Yasmin berapa maksimum boleh masuk dalam basket tu? Dalam basket ni, 3 cup, 3 cup. around 3 cup. Tapi depends juga lah how big is your cup because different cup ada different sizes tak silap I. Tapi kalau I normally masak 3 cup full. Okay. Selalunya kita boleh pakai cup dalam measuring cup, thermomix juga kan? Ambil kat situ cup tu. Betul? Okay, this one is 500 gram of the rice. Okay. Salt. Okay, I letak salt sikit. Okay, I masukkan garlic. Okay, dan senang aja lepas ni kita terus setkan dia ke rice cooking mode. So I tak pakai simmering basket this time, I pakai rice cooking mode. Okay, here. Okay, then terus start and then dah. In the meantime, ayam tu I akan marinate dengan soy sauce and fish sauce and then I roast them up. Okay, next. Alright. Okay, so sementara tunggu, kita move on to next chef, Chef Linda. Okay, buat roti jala dengan kari sardin. Okay. Okay, Chef Linda, you can start now. Dengar tak Nang? Dengar tak? Dengar, clean and clear. Ya, Assalamualaikum. I ni tak pandai sangat nak bercakap. I lebih ekspresif menulis. So bear with me kalau I tak explain sangat. Okay, so hari ni kita nak buat roti jala first. Bahan-bahan dia ada tepung gandum, garam, minyak, air dengan telur. Okay, ini manual resipi yang I dah save dalam created recipe. Okay. Masukkan tepung dulu. Okay. Kena masukkan tepung dulu sebab kalau kita masukkan air dulu nanti dia tak mix well. Okay, dan kita masukkan telur. 1 biji. Garam. Senang sebab dia ada penimbang tu, so kita ikut je. Pewarna. And air last sekali. Last sekali kena air.
kita mix semua sekali ingredients ni 30 saat. Okay, dah siap. So ni batter untuk roti jala dah siap. Batter ni kena tapis tau sebab kalau tak tapis tu yang nanti corong ni dia tersumbat. Sebab kita tak tapis kan. So kita kena tapis dia. Sekejap je 30 saat siap dah ya. I senyap sangat Nang. Tak apa. Kita amazed sebab tak pernah buat lagi roti jala ni. Setengah belajar juga. Tengok kalau kita tak tapis kan nanti dia benda-benda yang tak mix ni dia akan sumbatkan kita punya corong tu. Tu yang nanti masa jala tu dia jadi tak cantik. Dia tersumbat-sumbat kan. Okay, siap dah. Okay. Nanti masuk dalam ni. Sebab tu senang kalau kita letak dalam jug, senang nak tuang dalam ni. Okay, tuang. And simpan dalam peti ais sekejap je. Sementara kita buat dia punya kari sardin. Okay, I basuh ni Dah. sekejap. Kenapa kena simpan dalam peti ais butter tu? Sebab nak bagi dia punya konsistensi dia tu Likat. cantik. Likat sikit. Okay. Alright. Kalau kita nak jala tu dia tak ada turun macam air. Okay. Kita boleh kawal dia. I Alright. basuh sekejap. Okay. Roti jala ni makan panas-panas waktu hujan memang ngam lah memang sedap. Selalu orang rasa susah nak buat roti jala kan, tapi tengok macam senang je ni. Macam boleh buat hari-hari je roti jala ni And match kan dengan Linda buat kari sardin memang best lah. Nang punya favourite sardin. Okay, kita tunggu dia. Sardin ni senang, tak payah defrost. Yes betul. Kalau nak cepat tu tak payah defrost guna sardin. Okay, sekarang kita nak buat kari pula. Okay, bawang ni I dah iris siap-siap. Okay, kita masuk semua. Bawang putih, bawang merah dengan halia. Kalau nak blender pun boleh. Kalau malas tu pun, kalau waktu malas nak menghiris tu I blender je. Okay, then. Okay. Kari sardin ni Linda aku hidup bukan manual. Ni manual tapi I dah Manual. simpan dalam Oh ni. simpanan punya. Nanti bolehlah share ya. Ni masukkan minyak. I suka sangat buat sambal dengan rempah masak dalam ni sebab dia pecah minyak elok.
Kita masak 6 minit. Ada nak tanya apa-apa ke? Siapa nak tanya macam mana buat lagi tu? Senang sangat tengok kan? Tak boleh tanya apa-apa dah. Senang. So sambil buat kari tu Linda dah boleh buat roti jala dah ya? Sebab 6 minit kan macam singkat sangat. Kadang pergi basuh baju dululah, kemas rumah dulu. Sempatlah nak buat semua. Okay, saya tunjuk cara nak buat roti jala. Sekali jalan dah senang. Paling senang tengok. Sambil kari masak kat sebelah, kita dah boleh menjala dah kat tepi. Tak payah kacau-kacau kari kan? Betul. Lepas tu kan nanti kalau keluar daripada peti ais ni, I punya batter semalam I dah buat satu. I buat roti jala ni tiap-tiap hari sebenarnya. Okay, ni yang semalam punya batter. Bila keluar daripada peti ais, you just tutup macam ni. You goncang je. Macam tu. Bila dia pekat kan, dia nak tahu dia punya roti jala tu, batter dia tu okey ke tak. Bila you tuang ni dia tak akan turun laju. You kena tekan sikit baru dia keluar. So senang sikit nak jala. Barulah kita dapat jala tu halus. Okay, see? Oh, senang sangat. Pusing-pusing macam tu je. Sebab dia tak cair, kita boleh dapat dia punya jala tu halus. Yelah, ada setengah tu kita jumpa roti jala dia tebal-tebal. Tak sedap kalau tebal tu. Dia punya tepung tu terlalu tebal. Tak sedap satu, lepas tu dia macam tak berapa nak cantik kan. Biasalah kita ni kan. Okay, kita jala lagi. Ni tengok roti. Dia jadi halus je. Api dia tak boleh. So kalau tak ada Thermomix kan, kita kena buat satu-satu. Buat roti jala dulu, lepas tu buat kari pula. Ada Thermomix, kita sekali jalan je. Oh, okay. So sekarang ni sementara kita nak tunggu Linda menjala, kita pass pada next chef pula Tapi kari I nak siap dah. Oh, nak siap dah? Oh, kejap je. Okay. Wah, kari pun nak siap. Okay. Sekejap Lagi 2 minit nak masukkan rempah. Senang sangat buatnya rupanya. Kalau tak before this, memang kita jumpa roti jala ni, memang time pergi rumah open house, raya, baru jumpa roti jala. Betul. Sebab malah nak buat kan. Sebab dia ada 2 benda. Satu roti dia, satu kuah dia kan. Yang ni pun boleh dianggap macam comfort food Bila hujan-hujan kan makan macam ni memang sedap Nak bagi jiran pun boleh. Packkan cantik-cantik. Nak bagi dekat mangsa-mangsa banjir pun boleh juga. Betul. Kita packing cantik-cantik. Okay, lepas
Lepas tumis bawang tu, I akan masukkan kari, lepas tu masak 8 minit lagi. Kari tu, lepas tu siap lah. Oh, okey. Sangat-sangat senang. Dan dia tak buang masa sebab kari tu masak tu kita boleh menjala kan sebelah tu tak kacau Tak kacau. Tak kacau, lepas tu tak bersepah-sepah. Okey. Ada idea ni boleh buat makan petang. Ayu tanya, simpan butter dalam peti sejuk berapa lama? 3 hari I pernah buat maksimum 3 hari. Oh, boleh tahan 3 hari? I simpan macam ni je. I masuk dalam peti ais macam ni je. Lepas tu I cling wrap atas dia ni nak tutup kan. Then kalau nak guna, anytime boleh guna terus. Just goncang macam I cakap tadi macam ni je. Sebab nanti bila kita simpan lama, air dengan minyak dia akan duduk kat atas ni. So kita goncang balik macam ni dan terus boleh jaga. Paling sekejap kena simpan berapa jam tadi Linda cakap? 15 minit. 15 minit. Okey Ayu? Okey. Ni dah siap tumis. Ni dah siap tumis bawang. And then masukkan kari. Masukkan kari, masukkan serbuk cili. Kalau tak ada serbuk cili, guna cili go pun tak apa. Masukkan harba sikit. Dengan okay. Lepas tu air. And masak 8 minit. Okay, so 8 minit je masak kari tu Okay, dah boleh kasih orang lah. Okay, so yes, betul. Sambil berjalan, sambil tunggu tu. Okay, kita pass to the next chest. Kita tengok Yazira masak mi hailam. 12 minit je dia masak nanti, okay? Alright, kita pergi kepada mana Yazira? Add spotlight. Okay Yazira. Okay Nan, I will cook mi hailam. Alamak. Okay, tapi while waiting tadi dia dah, I patutnya dah setting dah my mi hailam tapi dah hilang, so I cari balik dekat bookmark lah. So this is where I letak semua resepi yang macam senang-senang so I masak yang I dah pernah try. Mi hailam, sekejap je. Okay, so mi hailam ada dekat sini, I just press. Senang kan? Lepas tu terus start cooking. I tengah duduk ni tau. Sebab penat tengah tunggu my turn. Okay. So, I guna cookie dough masak mi hailam ni. Senang je, I follow dia punya resepi. Okay, mula-mula dia suruh masuk garlic cloves. So, I dah siap-siap lah. Keluarkan dia punya, peel dia punya skin. I dah siap, dan masuk 3 garlic cloves. And then I press next je. And then shallot, I masukkan. Kita orang, I suka bawang merah ni banyak sikit, so I put a bit extra sebab bila masak memang I suka banyak bawang merah. Okay, lepas tu dia suruh masuk cili padi, tapi sebab I nak masak ni for my kid, I tak masuklah cili padi sebab diorang ni tak tahan pedas. Langsung tak tahan pedas. So I biasa kalau macam ada cili yang nak masak for my kids, I skip je yang cili ni. And diorang suka sangat-sangat makan.
Okay, lepas tu dia suruh masuk measuring bowl, then I just put my measuring bowl kat sini. I tekan next, and then just follow. Okay, so dia tengah chop sekarang. Okay, press next. Sekejap ada. Okay. So sekarang dia dah chop. Senang kan? Senang sangat-sangat masak benda ni, dan I macam bersih-bersihkan sikit sebab kalau lepas ni kita nak saute, nak letak oil, kalau dia kat tepi-tepi ni dia tak saute properly. So I masuk balik and we use oil. Okay. So I use olive oil. Nanti I explain sikit pasal olive oil ni. Okay, lebih. Okay, then masuk next ni. Then I press next. Okay, then masak je. Saya tunggulah. Usually kalau macam ni, bila dia tengah saute ni, I buatlah benda-benda lain. Kemas dapur. Sebab kita orang tak ada helper dekat rumah. So masa ni lah, waktu tengah tunggu ni lah, I pergi buat laundry, pergi kemas diorang punya play area, kemas barang, kemas bag untuk sekolah, hantar sekolah tu. Sebab dia macam senang, dah lah 12 minit je nak masak. Lepas tu kita tak payah duduk depan stove tu. Kita tak payah gaul depan stove kalau nak saute, takut dia terbakar ke. Takut overheated macam tu. So time-time ni I buatlah benda lain. And then I suka sangat sebab kalau macam mi hailam ni kan, I masak 12 minutes. Example kalau I buat carbonara pun senang, I think it's less than 10 minutes. And ada banyak lagi cookie dough recipe. Actually cookie dough recipe ni dia boleh filter by time. Bukanlah by time, tapi dia ada less than 30 minutes, dia ada more than 30 minutes macam tu. So kalau macam I balik kerja, I akan filter. I akan filter less than 30 minutes. Apa yang boleh masak in 30 minutes tu, I choose that one lah. Kalau untuk recipe yang macam longer, takes more time, then I explore on weekend. So kalau macam on weekday nak masak butter cake dalam 4 minit je. Tak sampai 4 minit. I think about 2 minutes macam tu. Dalam cookie dough, dalam Thermomix, lepas tu masuk dalam loyang dan masuk dalam oven. Senang sangat-sangat. Apa lagi resepi yang budak-budak ni, they like brownies. Bihun goreng 8 minit. Apa lagi? Chicken, sesame oil, ginger sesame oil chicken. Yes. Itu paling senang. I suka buat tu sebab kita duduk depan ni maybe dalam 2-3 minit. Lepas tu masuk ayam, lepas tu kita boleh tinggalkan dah. Tunggulah sampai dia ting ting ting, dia bunyi tu, dan kita datang balik. So sebenarnya as a working mom, busy, balik rumah, I sampai rumah dalam pukul 7 every day macam tu, and I don't have a helper. Macam senang sangat ada Thermomix ni. And then budak-budak ni pun, bila budak-budak ni datang kitchen kan, kita tengah masak, kita tak ada rasa nak marah ke, macam pergi main tempat lain. Sebab kita sendiri bukan depan stove tu. Kita sendiri bukan depan store gaul. So macam kita pun ada masa untuk nak layan anak-anak ni, bila diorang datang minta something dekat kitchen. Apa lagi resepi yang tengah tanya my sister, jadi pun banyak sangat dah I try. Spaghetti yang okay. Lepas tu dekat bookmark tu lah. So bila I tahu macam anak-anak my kids suka yang mana, dan I put terus dekat bookmark. So that's a good thing about cookie dough ni, dia macam terus boleh bookmark. Macam tadi I tunjuk kan, I terus buka bookmark tu, cari
cari mana yang diorang suka. So macam tak payah fikir. Lepas tu follow je dia punya tu. So macam bila sebab pukul 7 balik kerja tu macam dah penat tak nak fikir lagi tu. Penat lah, lagi penat kalau nak fikir nak masak apa, nak masuk apa, nak potong apa. Ni semua kita ikut je dia punya step. So jadi macam tak malas. Kalau tak ada before Thermomix ni dulu, balik rumah dah penat tu macam malasnya nak masak, nak masuk dapur. Nak masuk dapur nak masak. Tapi sebab nyanyi ikut je dia punya step tu jadi macam rajin sikit. Okay, so dia macam ni kan. I boleh cakap-cakap masa dia saute tu dah dia stand. Dia dah panggil. Ting ting ting. So dia pun pergi je. Click next. Dan dia suruh masuk water. I follow lah. I follow the recipe. Masuk water. Okay, masuk water dan next dia suruh masuk light soy sauce. Okay, ni ada siap-siap way dia punya light soy sauce. Kalau dekat rumah, kalau bukan cooking show, dengan botol-botol tu je macam tu. Okay, and I click next. Sebenarnya anak-anak yang suka makan masuk kicap. Okay, so masuk dark soy sauce ni. I ganti dengan kicap, sweet soy sauce sebenarnya. Sebab dia orang suka sweet soy sauce. Okay, so dalam soy macam-macam ni je lah masuk je sebab dia punya weighing machine terus. So tak payah separately. And then masuk white pepper powder. Okay. And I press next. So masuk ni. Okay, so now dia masak another 4 minutes. Oh, tadi I nak explain sebab kita orang guna tak apalah, tak ambil. So tadi kita orang guna olive oil. Memang dekat rumah people who know me tahu I memang masak dengan kalau atas stove I masak dengan avocado oil. I tak guna oil vegetable oil because avocado oil is better and preferably sebenarnya I nak guna olive oil kalau atas stove tapi it's actually dangerous. It's actually not good to use olive oil atas stove sebab dia punya heat tinggi. Above dia punya olive oil punya smoke point, so it's not good. Bila heat tinggi sangat, you masak olive oil dekat dalam pan and heat tinggi, dia sebenarnya jadi toxic. And some studies say dia sebenarnya carcinogenic. So sebab macam tu I tak guna olive oil, so I use avocado oil. Tapi bila dah dapat Thermomix ni, dia boleh control temperature. You see dekat sini dia control 100 degree. Dia boleh control 120, dia boleh control temperature tau. So maksudnya kita boleh set dia punya temperature tu, dia tak above any temperature that we don't want lah. Sebab tu bila dengan Thermomix, I macam comfortable nak masak dengan olive oil. Sebab sebab dia tak go above olive oil punya smoke point tu. So macam very I sangat berpuas hati sebab boleh masak dengan olive oil and I know that olive oil tu takkan tukar jadi toxic tau. So I nak show something for those yang tak tahu kan. Okay, so Elina cakap nanti we share. Okay, nanti we share recipe. So for those yang macam yang belum ada Thermomix yang tak tahu, sebenarnya you can control any temperature. Macam here 37 degree ni it's actually very good untuk activate it. So kalau dulu I pernah buat roti guna yeast tapi tak jadi, dia tak naik sebab dia punya temperature tak betul untuk nak activatekan yeast tu. So dekat sini sebenarnya dia boleh control 37 is just the right temperature untuk untuk activate yeast. And then 50 degree is to melt chocolate. Siapa sini yang pernah baking guna coklat? No, dulu kena guna boiler. So I dah tak guna boiler dah. Hari tu I buat chocolate spread. Nak meltkan coklat tu, dark coklat tu I tak payah guna boiler. Kan kalau dulu kan kena guna double boiler they call it. So macam air dekat bawah and then dekat atas letak coklat sebab kita tak nak coklat tu
overheat kan. So I tak payah guna dah. I masuk je dalam ni and then I masuk je dekat coklat dalam ni and set the temperature to 50 degree. And then dia akan gaul and then dia akan melt and it's just nice. So macam I suka sangat that part. And then so dia boleh set for 70 degree untuk buat sauce. Yang I cakap saute, so saute usually we use 120 degree. So this is the part where we always use, or you know, if you want to eat healthy kan, macam healthy lifestyle, we try to use olive oil. Olive oil cannot go above 180 degree if I'm not mistaken. So macam kita saute at 120 is just perfect temperature for olive oil. Dia tak akan jadi toxic. And it's maksudnya dengan thermometer kita boleh eat healthy lah. Tenang je. And then tapi it's not limited to 120, dia boleh juga naik to 160 untuk nak brown meat. This is kalau ada beef kan, nak brown beef. And then caramelizing at 170. And then dia ada high temperature untuk masak. This example, high temperature untuk masak ikan bilis. And then lastly, ini bila nak steam, so I guna ni, dia panggil baroma. Baroma ini is the highest temperature dekat thermomix untuk nak steam fish. Sebab nanti kan aroma dekat bawah tu naik. So nice. Okay, so ada siap. Ni macam sembang-sembang dah siap. Dah siap. So I tekan the next step. Alright, so dia sudah masukkan baby bak choy. I ada bak choy besar dia, this is not baby bak choy, this is green. Okay. I boleh adjust dia punya ingredient sebab ikutlah anak I tak berapa suka baby bak choy. So I masuk sikit je, just you know, to have some vegetable. And then I masukkan ni I punya prawn. I masukkan prawn squid dengan fish cake. Sorry, prawn dengan squid dulu. Saya masukkan. Okay, and then dia cakap masuk yellow noodle. Ini I punya yellow noodles. I just put it in. And then tekan next fish cake. I put fish cake atas. Okay, and then tekan next. Terus masuk mixing bowl. And then masak. So ni dia guna baroma temperature yang dah highest tu. I just ikutlah masak. Then ini masak dalam 3 minutes and then done. Sambil-sambil tu nanti I akan masak kitchen yang I dah guna ni semua kemas, basuh. So by the time food masak, kitchen pun semua dah kemas. And paling best sebab lepas food masak, kitchen kemas, nanti I transfer pergi bowl. Nanti dia basuh sendiri dalam ni. So I put water sikit dengan sabun. Nanti dia ada pre-clean function, dia ada wash sendiri. And then at the end, I rinse je sikit. So memang I rasa sangat sesuai untuk working parents, working moms yang ada anak kecil ke, tak ada anak kecil ke, but you know, busy kena pergi kerja, balik rumah, house chores lagi kena buat laundry, kena masak, kena settle budak-budak ni mandi. Kalau macam masih kecil kan, kita kena bawa pergi mandi, or tukar pampers, kemas rumah. So macam very helpful for me. That's why I decided untuk beli. And so far, oh yes, even housewife too. Yes. So even housewife pun yang kena buat banyak kerja dari morning sampai petang, sampai malam pun yang tak lihat. So ni sangat membantu dekat kitchen. So at least you take one chore out from your, you know, list yang panjang yang buat kat rumah tu. Yeah, so that's why I decided untuk beli Thermomix ni sebenarnya. Sebab dia, at least dia tolong dekat kitchen. Sebab bila I sampai rumah tu, pukul 7:30 semua dah 7:30, 8 semua macam dah lapar. In between tu, we still have to do a lot of other things. So macam lepas makan pukul 8 tu, I dah boleh relax. I dah boleh relax, baca buku, main dengan budak-budak. So semua I buat within that 1 hour, sambil masak, sambil buat semua benda. So macam you have to be in multitasking sebenarnya. And
sebab dia banyak resipi yang senang-senang. Banyaklah yang less than 10 minutes dah siap. Cak Ana suka buttermilk chicken. Oh yes, buttermilk chicken tu lagi senang. Lepas tu 3 cup Taiwanese chicken or something nama dia. Itu kita duduk depan kita tunggu dia saute 3 minit tu. Lepas tu kita masuk ayam, kita boleh pergi buat something else. Apa lagi resipi lah, banyak sangat lah. Sebab like Nang said, Kukido ni ada like 70,000 recipes and you can just choose and filter by time. And also another one thing, you can also filter by ingredient. Semacam let's say I balik, I buka fridge, alamak apa yang ada banyak dalam fridge ni, ada prawn or I banyak ginger. So I search, I can search, tak boleh nak tunjuk tapi I can search by, okay, I letak ginger prawn. Nanti keluarlah dia punya suggestion. That's the part that I really like sebab I macam bila balik rumah malas nak fikir dah. I nak ikut-ikut je resepi dalam ni. Dan. Yazira. Yazira, ada tips tak nak masuk mi tu you kena rebus dulu ke ataupun you bilas dengan air je? Sebab ada certain dia cakap macam kadang-kadang dia buat kan. Kadang-kadang mi tu hancur. So you punya tips apa? Basuh je. So kalau I beli fresh je, I tak masuk dalam air panas. Maksudnya beli fresh dari kedai dekat luar tau, tak masuk fridge. Jangan masuk fridge. Kalau macam tu I tak celung air panas. I terus rinse masuk je. Kalau dah kan? Room temperature lah mi tu yes. Okay. So kalau tapi kalau I masuk dalam fridge, macam dah apa tu macam apa dia panggil? Dah melekat-lekat tu, dan I celur dengan air panas sikit. Alright, okay, good tips. Okay, so I nak tunjuk. It's done. Sekejap je, jangan borak-borak tahu dah siap dah mi dia. Borak dah siap alamak. Okay, so it's done tu sebenarnya. Nampak tak? Dengan dia punya kuah dekat bawah tu. Wah, okay, nanti kacau-kacau dia bestnya. Okay, alright. Internet problem. Alright, nampak dah. Okay, tu dah nampak dah siap dah dengan dia punya kuah dekat bawah tu. Alright, so bagi masa untuk semua chef untuk letak dalam bekas masing-masing, okay? Nanti nak ambil alih screen sekejap. Okay, thank you Yazira. Nanti datang balik we come back to you. Okay, bersenangnya tengok happy sangat sambil borak-borak tu kita dengar dia cakap tak berhenti, best betul banyak perkongsian tapi tahu dah siap dah mi. Tak adalah kelaparan sambil-sambil borak tu boleh terus makan lepas tu. Bestnya, okay. Alright, so sekarang ni sementara nak tunggu Linda siapkan kari, Yazira nak masuk dalam plate, lepas tu nak tunggu nasi ayam siap. Okay, kita tunjukkan nak buat satu minuman comfort drink kita. Okay, sebenarnya nak buat dalgona tapi ada orang tak bagi sebab asyik-asyik kopi dalgona kan. So kita buat hari ni kita buat hot chocolate, okay? Hot chocolate Thermomix ni. Step dia 3 step je untuk buat dia, okay. So sekarang you masukkan susu, okay. Masukkan susu dalam ni. Dan ini pun memang Kukido punya resepi dalam ni memang dah ada dah. Okay, masukkan 18 ounce. Tapi nak buat untuk seorang, kita boleh buat half je, kita boleh make it half. Satu je untuk kena bear in mind tentang Kukido, tentang auto cooking ni. Kalau resepi tu berbentuk liquid, berbentuk air, you all jangan lebihkan resepi tu, jangan lebihkan quantity, sorry. Okay, kalau dia kata 1000 liter air, kena buat 1000 liter air. Cuma contoh macam teh tarik, dia nak masukkan 1000 liter air. Jangan lebih masuk air sebab nanti bila dia pusing, dia tebur blend nanti, dia benda tu boleh percik keluar. Okay, so kalau pakai Kukido, you guys nak lebihkan benda yang bahan kering-kering boleh, tapi bukan bahan yang cair, okay? Alright, and next dia suruh masukkan coklat, susu dengan coklat. So kita masukkan coklat yang ketul-ketul ni tau. Okay. Kita masukkan 4 5 ounce. Okay, so tadi susu kita half, yang ni pun kita buat half juga. Okay, nak bagi sedap sikit kita buat 3 ounce. Okay, coklat.
And then kita just letak aja dia kat sini. Dia akan masakkan, panaskan sekali kita punya hot chocolate kat dalam ni. Heating mode dia 6 minit. Okay, so kita boleh biarkan dia kat tepi tu. Alright, so sekarang ni kita cakap pasal harga. Okay, untuk yang tak ada Thermomix lagi, okay, untuk yang belum ada Thermomix lagi, okay, kita bagi tahu harga dia. Okay, harga dia sekarang ni ialah 6988. Tapi kita ada installment plan. Okay, tak payah bayar, dia ada 3 option you boleh. You bayar lump sum cash ataupun credit card, 6988, ataupun you boleh ambil installment plan. Installment plan ni dia ada sampai 24 months. Okay, you boleh bayar pakai major credit card dan juga debit card. Okay, tapi option yang paling terbaru sekali since tahun last year dia keluarkan, option number 3 lagi, the last option tu iaitu deposit. Yang itu memang favorite, ramai yang suka sebab dia bayar deposit 2988 and then balance 4,000 tu kita masukkan installment dalam debit card. Okay, maksudnya untuk yang tak ada credit card, you all boleh juga beli Thermomix ni sebab dia akan tolak saving account. Okay, saving account tu dah debit card lah kiranya kan. So, bayar deposit 2988, okay, minta husband tolong bayarkan setiap bulan, you bayar 200, serendah RM222 je. Okay, selama berapa tahun? 2 tahun kan? 2 tahun ke 18 bulan? Okay, nanti kita check balik. Alright, so option tu paling favorite. Okay, jadi kalau nak pujuk husband tu cakaplah macam tu, bayarkan deposit, nanti setiap bulan I bayar sendiri kan 222. Okay, sama-sama kita enjoy the benefit of Thermomix ni. Okay, so sekarang ni dengan hanya satu Thermomix, you boleh masak daripada pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam. Okay, macam tadi mi hailam, okay, boleh buat untuk breakfast. Sekejap je 12 minit kan. Tak terasa pun. Nang suka masih yang Zira cakap, bila kan anak-anak datang kat kita kacau kat dapur, kita tak marah. Sebab kita tak rasa benda tu bahaya, bukan tak rasa, memang benda tu tak bahaya kan. Diorang tak capai pun minyak tumpah ke, api panas ke kan. Jadi bila diorang datang kacau kat dapur pun tak ada masalah. Okay, masih baby Nang kecil, kita masak Thermomix duduk sebelah je, duduk atas tabletop tu. Okay, sebab memang safety, memang safe, safety issue, safety punya apa nak cakap dia punya keselamatan dia sangat tinggi sebab dia punya lock ni. Okay, kita ada auto locking system yang mana dia tak akan terbuka selagi kita tak habiskan satu-satu resepi tu. Okay, you guys jangan risaulah nanti anak-anak datang untuk terbuka, masuk tangan dalam ni tak ada dia tak akan terbuka. This one yes, tapi yang ni locking system. So bila you all turbo blend ke, blender laju-laju ke, dia tak akan burst keluar barang-barang ke dalam ni, okay, sebab dia punya auto locking system ni. Ini yang paling kita tekankan, okay, dengan Thermomix kita ada benda ni. Alright, jadi macam bila anak datang kat dapur pun kita boleh layan dia orang, sambil masak pun sambil boleh borak-borak, enjoy kan. Jadi bila tengah hari dah settle, pagi dah settle mi hailam, tengah hari you all boleh buat nasi ayam, okay, makan nasi ayam. Dan petang boleh buat apa, Linda masak roti jala tadi kan, minum petang. Dan macam malam you all boleh buat apa-apa lagi benda yang simple, spaghetti ke, even nak buat nasi ayam kapitan pun boleh, nak buat claypot chicken rice pun boleh, okay. Ayam apa sesame yang sedap tu, apa halia masak halia, memang sedap that one. 18 minit juga. So rendang pun boleh buat, rendang tak sampai setengah jam dah siap, okay. Jadi semua di cover daripada pagi sampai malam, semua dengan Thermomix je. Tak perlu lagi benda-benda lain kat rumah tu. Okay. Alright. Jadi kita dah tengok macam mana life before Thermomix. Tadi kita dah cukup faham macam mana life kita tanpa Thermomix kan, yang sebelum ni lagi kan. Sekarang kita dah tengok life with Thermomix. Betul? Macam mana Yazira, Linda dengan Yasmin masak sambil happy-happy kat dapur, cantik-cantik pula tu boleh bersiap-siap macam dah nak keluar rumah dah, macam dah nak pergi jalan tapi masih masak lagi, okay? Sebab kita dapat kualiti kat dapur tu, macam kita panggil macam kita dapat satu a good quality, a good environment kat dapur. Kita suka masuk dapur masak sebab benda tu tak susah, okay? Kita invest dengan satu mesin yang akan memudahkan hidup kita, yang akan mengubah hidup kita, okay, baik kita punya improve kita punya lifestyle. Okay, kita masak tak penat, jadi kita boleh layan husband, kita boleh layan anak-anak, betul tak? Semua kita dapat. Kita boleh jadi superwoman, okay, kalau kita ada Thermomix kat dapur.
Okay, alright. Jadi kita cuba pujuk untuk yang tak ada lagi tu, kita cuba pujuk husband-husband kita, okay? Husband kita pula, husband masing-masing untuk beli Thermomix ni, okay? And then kita akan bagi tahu ada host gift kat sini. Host gift ni untuk yang join kita punya cooking demo show, okay? Ajak kawan-kawan. Siapa yang dah beli Thermomix and then dia ajakkan kawan untuk tengok cooking demo show, kita bagi host gift. Percuma sahaja, okay? So bulan ni sampai habis 2 Januari tempoh dia, kita akan dapat Varoma tray ni, okay? Kenapa dia image terbalik sorry Dia Varoma tray ni, dia memang dibuat, dia made in Australia tak dijual kat sini, okay? This is all made from Australia, okay? Dia bagi silicone mold untuk kita buat muffin semua kat sini. And then kita panggil Varoma set ni, Varoma Perfect Fit ni sebab dia memang memang fit Varoma kita. Okay, this is a Varoma tray and then dia masuk sini. See? Memang perfect fit. Okay, so tak payah pakai yang luar, tak payah beli yang Shopee ke apa ke, because this one is very high quality, BPA free, and then dia boleh masuk oven juga ni. Boleh masuk oven Alright. And dia bagi trivet kat sini untuk you nak elevate barang-barang kat dalam ni. Kalau nak steam kan. Okay, macam ni. Alright, and then dia bagi Varoma steaming tray untuk nak buat masak ikan, you nak letak dalam Varoma nanti. Okay, you boleh masak, tak payah pakai pinggan asing-asing sebab dia dah bagi tray ni. You masak kat dalam ni, nampak semua baru-baru lagi. Okay, perfect size dia, okay. This one pun semua made in Australia, bukan China mari, okay. So yang ini you all boleh dapat free kalau beli Thermomix bulan ni and ajak kawan-kawan join kita punya cooking demo, so you boleh dapat free. Alright, this one satu lagi tadi mall ada 2, sorry jangan lupa. So ini boleh kat atas, yang satu lagi tadi tu boleh kat bawah. Macam ni, so you boleh steam serentak 2 tingkat. Sebab tu kita suka dengan Thermomix ni, dia berfungsi sebagai salah satu 24 fungsi tadi. Dia boleh jadi steamer, steamer dia boleh 2 tingkat. Okay? Masak sayur kat bawah, masak ayam kat bawah, sayur kat atas. Sekali jalan, dua-dua siap. Okay. And this one, okay, this one yang paper sheet dia, apa dah, baking sheet Baking sheet ni dia reusable. Okay, lepas pakai, basuh-basuh, keringkan, boleh pakai lagi, tak payah buang bukan pakai buang. So memang very high quality. Jadi, cepat pujuk husband masing-masing ataupun you all terus boleh beli Thermomix bulan ni sebab nak promo ni. Okay, dia habis 2 Januari nanti. Okay. So, nanti sos nasi ayam tu. Ada mesej kat dalam ni Okay. So sekarang ni kita boleh pusing dekat semua kita punya chef. Selinda dah siap. Yes, darling. Ni apa? Sos cili. Okay, sos cili. 20 saat kan sos cili kan? Okay. Kita pergi kat Yasmin. Okay sekarang. Kejap. Add spotlight here. Okay. Alright, so last one. Nak tunjukkan sos 20 saat. Senang saya buat air tadi. Air boleh ingat lama. Nama tu air. Sekejap kan? Okay. So tadi air dah basuh dengan picking. So tadi air dah basuh dengan picking. Senang je. Macam yang saya cakap tadi. Once kita dah picking dan I just rinse. Dan kita dah boleh guna untuk buat sos cili. Okay, this is the last one dalam saya. Sos cili. First kita put sugar. Brown sugar, I use brown sugar. And then chili. So a few items here, shallot, and then garlic, chili, fresh chili, and then put ice cheese. Chili padi. Masukkan ni.
dishes. Dengar tak dekat sebelah Yazira tengah pre-clean dia punya Hmm. Dengar ujung-ujung je. Sekarang kan? Ni laju. Okay, now kita tutup. Pada kita nak mixkan all the ingredients together. Lipat. Bau tinggal pak. Sekejap. Okay, what's this? Dan kita scrapekan dekat situ. Scrapekan cili-cili yang kat tepi ni, masukkan dia ke tengah bawah ni. Okay, and then last kali masukkan the rest of the ingredients. So kita ada shallot, garlic, dan finally is the coriander leaf. Macam Nang cakap tadi, Thai punya recipe is all about coriander leaf. Kebanyakannya mesti nak ada coriander leaf. Okay. Sekejap, 5 seconds, 5. Okay. Dah siap sos kita. Sangat sekejap. 20 saat. Okay, so I just scrapekan kat tepi. I suka sos ni. Dia rasa macam masam-masam. Banyak I punya favourite memang coriander leaf pula tu. Masam-masam manis. Macam masakan-masakan Thai tu. My dad pun sangat suka. Okay, so tadi jatuh ni. Okay. Alright. Dah siap dah. Sos kita nampak tak? Okay. Alright. Saya masukkan lebih. Okay. Back to you now. Okay, alright. Okay, so sekejap sangatlah 20 saat je buat sos. Senang kan? Okay, now kita pergi dekat chef yang dah siap. Kita nak tunjukkan hidangan masing-masing Kita pergi dekat Linda dulu. Linda dah siap lama dah. Okay, sekejap Linda. Okay. Alright Linda. Oh, sedapnya. Telan Alio kita kat sini. Roti jala and kari sardin. Macam minyak elok. Okay, siap dah. Dah kata siap resipi. Siap. Dah boleh selfie dah. Linda ada IG Linda apa? Cuba cakap dekat audience kat sini. Nanti diorang boleh follow you. Rumah.haslinda. Rumah cantik, okay? Ni semua IG home ni, okay? So you guys boleh follow rumah.haslinda, okay? Boleh tengok ada macam-macam lagi Linda buat kat rumah kan? Okay, now kita pergi dekat Mi Hailam. Okay, sekejap. Yazira, Mi Hailam. Tu Mi Hailam. Okay. Wah, sedap. Dia pekat nampak kuah dia. Yes, okay. 12 minit je Mi Hailam ni. Very impressive. Okay, alright. Boleh terus pergi sebelah je. Datanglah sebelah adik-beradik. Okay, ni nasi ayam Thai kita tadi. This is the nasi. Ni lebihan chicken broth yang kita boil. Masa tadi tu I buat as a soup. And then this is a sauce. And then finally this is a chicken. Tadi I pakai air fryer je for this chicken. So I put a bit more veggies untuk more healthy punya healthy eating. So
Okay, sedapnya nampak semua. Memang nak try nasi ayam Thai ni sebab lain pada lain kan. Selalu kita makan nasi ayam biasa je. Oh sedap tau, you kena sangat sangat senang. Dia Sangat tak senang kan? lagi senang daripada you. Okay, thank you sisters. Sisters Yazira dengan Yasmin, dua-dua. Alright, so thank you so much untuk chef kita hari ni. 3 orang chef tu untuk tunjuk masak comfort food, okay? So you guys boleh follow them. Dekat tepi tu ada nama IG masing-masing. Okay, this one hot chocolate pun dah siap tadi, okay? Tak sempat nak tunjuk dia dah keluar. Okay, hot chocolate musim-musim hujan ni boleh enjoy kat rumah. And plus you all boleh buat extra. Okay, letak dalam cup kecil-kecil yang beli kat kedai RM2 pun ada banyak yang RM2 punya apa nama paper cup, okay? Nanti boleh bagi dekat PPS, boleh bagi kat abang-abang volunteer kat luar sana, okay? Alright, bismillah. Memang sedap. Okay, so kita dah sampai kat penghujung rancangan kita hari ni. Terima kasih kerana sudi setia dengan kita sampai habis, okay? Jadi you all boleh enjoy hidup, enjoy Thermomix, okay? Happy Thermomixing untuk semua. Dan untuk yang belum beli lagi, okay, I wish you all the best. Boleh contact advisor yang jemput you all masuk dalam cooking show hari ni, okay? Cepat-cepat grab promo untuk bulan ni, alright? Okay, satu lagi nak cakap tentang advisor, okay? Kalau yang dah customer yang dah beli, yang existing customer kita, untuk yang nak jadi advisor bulan ni, you all boleh jadi advisor dan digalakkan untuk join bulan ni sebab kenapa? Nak tunjuk kat sini. Okay, sebab bulan ni last untuk you all jadi advisor dengan harga 268, okay? Light starter kit ni last. Period ni habis dah. Starting next year, premium starter kit sebab dia ada trolley bag sekali dalam ni. Tapi harga dia 480. Okay, so existing customer yang berminat nak jadi advisor, nak jadikan Thermomix ni satu bidang bisnes sambil masak, sambil boleh buat duit sebab you all jual Thermomix kan. So boleh contact advisor masing-masing untuk join kita as advisor dalam group Dynamics, okay? 480 next year. So grab this opportunity now kalau nak yang 268 ni. Okay, dia habis period ni. Okay, so sampai sini saja. Nak tunjukkan semua sekaligus gallery sekejap. Gallery, okay. Oops. Sorry. Okay, so that's all for now. Semoga kita jumpa lagi dalam next sharing session, okay? Okay, thank you all. Okay, thanks, Chef. Bye-bye. Stay safe, okay? Bye. Thank you guys for joining us. Thanks all. Tinggal